dalam bahasa mudahnya, apakah perlu kita dalam bulan Ramadan ni kita nak tambahkan ataupun apa aksesori. Puasa ni merupakan main project. Puasa ni merupakan main project. Maksud bila main project ni maksud dia sebuah bangunan yang mana apakah pengisian ataupun aksesori yang perlu kita isi sebaik-baiknya selain daripada puasa itu sendiri yang menjadi main project dalam kehidupan umat Islam, umat Muhammad SAW untuk mendapatkan nilai taqwa dalam hidup dia. Itu mungkin Tuan Syekh bagi sikit pandangan insya-Allah untuk sahabat-sahabat kita yang hampir 1,000 orang dah yang tengok kita pada malam ni live. Ya, silakan. Baik. Untuk pengetahuan rakan-rakan FB sekalian, ibadah yang wajib pada bulan Ramadan. Sembahyang memang wajib setiap hari, sembahyang 5 waktu. Ibadah yang wajib pada bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah puasa. Jadi dia adalah induk kepada ibadah bulan Ramadan. Tetapi dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita ibadah-ibadah yang disunatkan kita melakukan dengan sebaik mungkin dan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Jadi ibadah ni sebab dia kait dengan Ramadan tu. Kalau tiada Ramadan, tiadalah dia. Yang pertama sekali, yang paling kembar dengan puasa itu adalah solat tarawih. Itu yang paling utama sekali. Jadi orang yang hanya berpuasa tetapi tidak solat tarawih, maka pincanglah ibadat dia dalam bulan Ramadan walaupun dia melaksanakan perintah puasa itu. Jadi dia hendaklah melakukan solat tarawih, dan solat tarawih ni adalah induk kepada qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni maksud melakukan ibadat pada waktu malam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan pada waktu malam dia bacalah Quran banyak-banyak, dia buat apa banyak-banyak, tapi dia tak sembahyang tarawih. Sebab dia tak rasa lama malas tak sembahyang tarawih, tapi sebaliknya dia tengok Facebook. Orang sembahyang tarawih tengok Facebook ataupun dia menonton TV dan seumpamanya. Maka pincanglah qiyam Ramadan. Permulaan qiyam Ramadan iaitu ibadat malam bulan Ramadan, permulaannya adalah solat tarawih. Isyak tu tak kira lah sebab dia setiap hari kena sembahyang isyak. Jadi solat tarawih disambung dengan solat witir. Dan pakej yang banyak ini untuk bulan Ramadan ni kait dengan Ramadan, iaitu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni kerana Quran diturunkan buat pertama kalinya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi orang yang pertama puasa, solat tarawih, membaca Al-Quran. Ini pakej. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita orang-orang yang berada supaya melihat orang-orang yang kurang beradab. Jadi macam Ustaz Bas Haslin ni orang berada, kena tengok orang yang kurang beradab ni. Untuk memberi sedekah, memberi bantuan, bentuk bantuan daripada orang berada, orang kaya dan seumpamanya, melihat orang yang kurang berada, iaitu orang susah, orang miskin, iaitu yang pertama memberi zakat. Kalau tiba haul dia bulan Ramadan, risoknya haul dia tiba bulan Ramadan, maka dibayar zakat bulan Ramadan. Ingat, Nabi kata amalan wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan pahala seperti melakukan amalan 70 amalan wajib. Jadi kalau orang tu haul zakat dia kena tepat pada bulan Ramadan, dia bayar zakat tu Ustaz Azlin, sekali dia bayar zakat, dia dapat pahala macam bayar zakat 70 kali. Mana 70 haul lah, 70 tahun. Lebih kurang itu. Amalan wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan pahala seperti melakukan 70 amalan wajib. Setiap hari amalan wajib ni, solat fardu ni, itu memang amalan yang wajib. Kemudian baca Quran ini, duit tadi ni, kita lihat orang susah, bagi sedekah, bagi bantuan, bagi barang makanan, jamu orang berbuka puasa. Semua ini nilai tambah kepada orang yang menghidupkan pada bulan
bulan Ramadan. Satu lagi saya terlupa di Al-Quran tadi, di samping kita membaca Al-Quran secara bersendirian, ada masa kita boleh bertadarus dengan kawan-kawan kita, dengan ahli-ahli keluarga kita. Pendek kata, secara ringkasnya, bulan Ramadan ini tak cukup orang itu menjalani ibadah bulan Ramadan hanya dengan berpuasa saja dan juga sembahyang 5 waktu. Tak cukup dan tak sempurna. Bahkan dia kena perbanyakkan. Musim PKP ni contoh Ustaz Aslin, kita duduk dalam rumah lebih banyak daripada duduk di luar rumah. Saya ingat siapa yang ambil manfaat untuk mengaji, baca Al-Quran, saya ingat tahun ini adalah tahun yang paling banyak dia baca Al-Quran berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Sebab dia banyak duduk dalam rumah. Tu. Maksud malangnya, malang sebenarnya kalau orang yang diberikan peluang oleh Allah pada tahun 1441 Hijriah ni duduk dalam rumah lebih banyak, kadang-kadang dalam bahasa muda stay at home, yang kerja pula work from home. Jadi kalau mereka tidak mengambil peluang untuk menambah lebih banyak bacaan Al-Quran khusus dalam bulan Ramadan ini, saya pun setuju. Saya cakap tadi, kalau kita kata pelik lah kalau dalam bulan Ramadan ni peluang duduk macam ni, baca Quran haram tak sampai sejuk lagi. Ataupun saya bagi contoh Ustaz Adil. Dia kata duduk di rumah ni boleh baca Quran banyak, contohnya. Katakan orang kerja di pejabat. Dia kerja pejabat. Ni bukan PKP-nya, tahun lepas. Kalau kerja di pejabat, selepas solat Zuhur, dia tak sempat baca Quran. Sebab dia nak masuk kerja balik. Betul? Selepas solat Asar, dia tak sempat baca Quran sebab dia menuju kereta dan perjalanan pulang. Jadi dia ada masa untuk baca Quran, barangkali selepas dia buka puasa, lepas solat maghrib tu ada sikit-sikit, dan selepas melakukan solat tarawih, baca Quran. Esok ni lepas sembahyang subuh. Selepas solat subuh pun, dia mungkin tak dapat baca Quran banyak-banyak sebab dia nak bergegas pergi ke tempat kerja pula. Sekarang kalau dia stay at home, selepas solat subuh tu, dia boleh baca sampai naik matahari. Dia selepas zuhur ni, dia boleh baca sebab Ustaz Aslin kata, work at home tu betul. Tapi orang tahu, work at home tu, dia bukan macam work at office. Saya pun work at home juga. Tapi sekadar orang telefon, buat kerja yang, tapi tak seperti kita bekerja di pejabat. Jadi masa kita cukup banyak dalam tempoh PKP ni untuk membaca Al-Quran. Jadi rugilah orang yang tidak mengambil kesempatan untuk baca Al-Quran. Lebih-lebih lagi PKP kena pada bulan Ramadan.